Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar subjek ibadat tahun 3, pelajaran 4 yang bertajuk mandi. Apa tu Ustaz? Mandi bukan ada satu je ke? Saya keliru lah Ustaz. Tak apa, nanti saya terangkan. Okey, mula-mula sekali saya nak terangkan yang mandi ini kita terbagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunat, dan yang ketiga mandi harus. Okey, mandi wajib ni ialah mandi yang dilakukan bagi seseorang yang berhadas besar atau kerana mati selain daripada mati syahid. Yang kedua, mandi sunat. Mandi yang apabila kita melakukannya akan mendapat pahala dan tidak berdosa apabila kita meninggalkannya. Dan yang terakhir sekali iaitu mandi harus adalah mandi ini boleh dilakukan pada bila-bila masa atas sebab-sebab telah berubah bau badan, berasa letih selepas bermain dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah kita akan menerangkan tentang sebab-sebab mandi wajib ataupun sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Okey, sebab yang pertama adalah keluar mani. Ianya boleh berlaku sama ada dengan bermimpi atau terangsang sehingga keluarnya air mani pada kemaluan lelaki. Okey, yang kedua, wiladah, iaitu perempuan yang lepas melahirkan anak maka wajib ianya mandi. Okey, yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Okey, perempuan yang sudah balik akan keluar darah haid dan mengikut tempoh tertentu. Apabila kering darahnya, wajiblah dia untuk mandi. Okey, yang keempat, keluar darah nifas bagi perempuan juga. Okey, darah nifas ni ialah perempuan selepas melahirkan anak akan keluar darah nifas dalam tempoh tertentu, dan apabila darahnya kering dan wajib untuk dia bermandi wajib. Dan yang kelima, jima ataupun bersetubuh bagi pasangan yang telah berkahwin dan telah melakukan persetubuhan iaitu jima, mereka diwajibkan untuk bermandi wajib. Dan yang terakhir 6 iaitu mati yang bukan mati syahid. Penerangannya ialah antara seorang Islam yang telah meninggal dunia di antara lelaki atau perempuan yang bukan mati syahid, wajib dimandikan oleh orang Islam yang hidup. Okey, syahid ni adalah orang yang mati ketika berperang untuk menegakkan Islam ataupun orang yang berperang untuk menegakkan syiar Islam. Okey, kita sambung kepada penerangan. Yang seterusnya adalah tentang rukun-rukun bagi mandi wajib. Okey, yang pertama sekali adalah niat. Okey, niat ni hendaklah kita baca ketika mula-mula sekali air terkena pada badan kita. Okey, niat tu saya akan ajar pada selepas ini. Okey, yang kedua, menghilangkan najis pada badan sebelum mandi. Okey, contohlah kamu ada haid ataupun kamu keluar mani, kamu bersihkan dahulu najis-najis yang terdapat pada kemaluan kamu hingga bersih, kering, barulah kamu memulakan mandi wajib. Okey, yang ketiga iaitu menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan. Okey, untuk pengetahuan kamu ni, meratakan air ke seluruh badan itu adalah wajib dan kamu kena buat, jangan tertinggal, iaitu kamu perlu pastikan semua air yang kamu gunakan untuk mandi wajib tu rata hingga ke seluruh badan. Sebagai contoh, nombor 1, kepala dan rambut, iaitu kamu perlu pastikan kamu rasa air tu sampai hingga ke kulit kepala kamu. Selati, maksudnya kamu pegang rambut kamu, lepas tu kamu jirus air ke kepala kamu, dah sampai rasa air kena ke seluruh kepala. Lepas tu iaitu yang kedua, bulu pada kaki. Kalau kaki kamu ada bulu-bulu, kamu gosok-gosok sampai semua kena air, ratakan ke seluruh bahagian kaki kamu tu. Okey, yang kedua, celah-celah jari. Macam kamu basuh tangan, kamu gosok-gosok celah jari tu, depan, belakang, atas, bawah. Okey. Dan yang terakhir, lengan dan ketiak. Okey, bawah lengan dan ketiak ni kamu perlu teliti sikit sebab susah. Biasanya kamu jarang basuh. Kamu kena angkat lengan kamu dan gosok bawah ketiak kamu serta
pelipat lengan kamu. Gosok hingga bersih dan ratakan air ke seluruh bahagian lengan dan bahagian-bahagian yang lain. Okey, penerangan yang berikutnya adalah tentang lafaz niat mandi wajib. Kamu kena baca betul-betul ni. Sebab kalau kamu tak baca, maka tak cukuplah rukun mandi wajib. Okey, ada 2 untuk niat mandi wajib. Kamu boleh baca antara dua-dua niat yang saya telah berikan di atas ini. Okey, yang pertama, ikut saya baca ya. Nawaitul ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Saya ulang. Nawaitul ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku mandi yang fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, ataupun kamu boleh baca niat yang satu lagi ni. Ikut saya baca. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya ulang. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Mari kita beralih kepada penerangan yang berikutnya, iaitu tentang perkara-perkara sunat ketika mandi. Okey, yang pertama, perkara sunat yang kamu perlu lakukan ketika mandi adalah menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat ni macam kamu solat. Kamu solat menghadap kiblat, betul? Hadap kiblat ketika kamu hendak melakukan mandi. Mandi wajib ke, mandi harus ke, mandi sunat, tak kisah. Tapi kalau kamu buat, kamu dapat pahala. Okey, yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh 2 tapak tangan terlebih dahulu. Okey, yang keempat, membasuh kemaluan ataupun bersihkan kemaluan kamu terlebih dahulu sebelum kamu mandi. Yang kelima, mengambil wuduk terlebih dahulu. Ambil wuduk macam biasa, macam kamu sebelum solat. Yang keenam, jirus air ke atas kepala 3 kali disertakan dengan niat pada jirusan yang pertama. Kali pertama kamu jirus kat kepala, terus niat. Yang ketujuh, mendahulukan pada anggota belah kanan. Okey, kalau kamu dah basuh kepala, kamu basuh tangan kanan dulu. Lepas tu basuh kaki kanan pula dan seterusnya. Okey, yang ke-8, menggosok seluruh tubuh badan. Ni yang saya cakap tadi tentang meratakan air ke seluruh badan. Jangan ada satu anggota pun kamu tertinggal untuk basuh. Okey, yang ke-9, lakukan secara berturut-turut. Sebagai contoh, kamu basuh kepala, kamu basuh kepala 3 kali, berturut-turut. Lepas tu kamu basuh tangan pula, basuh tangan tu 3 kali, secara berturut-turut. Okey. Yang ke-10, mandi di tempat yang tertutup, dalam bilik air lah macam biasa. Jangan kamu mandi dekat hadapan orang ramai pula, tak boleh. Okey, dan yang ke-11, membaca doa selepas mandi. Okey, baca doa selepas mandi wajib ni adalah sama dengan selepas doa kamu mengambil wudu. Doanya saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, untuk penerangan yang seterusnya adalah tentang cara-cara untuk mandi wajib. Okey, langkah yang pertama, menghilangkan najis pada badan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulakan mandi. Yang ketiga, membasuh 2 tapak tangan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh kemaluan kamu. Dan yang kelima, mengambil wuduk sebelum mandi. Yang keenam, jirus air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil kamu berniat pada jirusan yang pertama, iaitu dengan niat nawaitu ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi yang fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, yang ketujuh, mendahulukan jirusan pada anggota sebelah kanan. Yang ke-8, menggosok dan meratakan air ke seluruh badan. Yang ke-9, mandi di tempat yang tertutup, jangan terbuka. Dan yang terakhir, ke-10, membaca doa selepas mandi.
Okey, berikut merupakan doa selepas mandi wajib. Mari ikut saya baca doa ini bersama-sama. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Artinya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah diriku daripada kalangan orang yang bertaubat, dan jadikanlah diriku dari kalangan orang yang bersuci, dan jadikanlah diriku daripada kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. لم تسل الأيام وين الشمس وفوف الحمام يا